Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-wat'u, watinya suami kepada isteri yang baru selesai haid. Adakah perlu mandi baru boleh bersetubuh? Ataupun jikalau tidak ada air, perlu tayamum baru boleh bersetubuh? Dan sebagainya. Ala kulli Okey, kita sambung. Jadi, pada sesi yang lepas, kita sudah membahaskan berkaitan dengan kesimpulan seorang perempuan yang haid apabila sudah suci daripada haid, kemudian dia berkehendak untuk bersetubuh dengan suaminya ataupun suaminya berkehendak untuk bersetubuh dengan perempuan yang baru selesai haid, dan tapi satu bendanya ialah dia belum mandi, dia belum bersuci. Maka bolehkah berwati? Maka berlakulah perbahasan yang seperti mana kita sudah bahaskan. Cuma sebelum kita berlanjutkan perbahasan dan perbincangan kita, maka saya nak perbetul sikitlah berkenaan dengan qiraat 7 yang saya ikut turutan tu. Terbalik Pertamanya ikut turutan ni kena ikut turutan. Pertamanya ialah Imam Nafi'. Anak murid dia ialah Qalun dan Warsh. Seterusnya Imam Ibnu Kathir, anak murid dia ialah Al-Bazzi, bukan Bazzi, Al-Bazzi dan Qumbul. Kemudian seterusnya ialah Abu Amrin, bukan Ibnu Amir, Abu Amrin. Abu Amrin, dia punya muridnya ialah Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian Ibnu Amir, anak muridnya Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian Asim, anak muridnya Syu'bah dan Hafs. Kemudian Hamzah, maka anak muridnya Khalaf dan Khallad. Kemudian akhir Al-Kisai, anak muridnya ialah Abul Harith dan Ad-Duri. Itu qiraat 7. Jadi dia kata dulu berkenaan dengan hujah qiraatnya, dua qiraat baca yattahharna. Yattahharna tu ada yang qiraat baca dengan tasydid yattahharna, ada dengan takhfif iaitu yattahurna. Okey. Dan dua cara bacaan itu berada pada as-sab'. Dia kata as-sab' ini yakni fil qiraatis sab'i, pada qiraat 7 lah. Itu hujah berkaitan dengan qiraat dari sudut firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Yatahurn. Okey. Kemudian sekarang ni dia nak bahas pula berkaitan dengan hujah ahli bahasa untuk mengkritik pandangan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahawa 10 hari kalau perempuan haid itu berhenti haid, maka wajib mandi baru boleh setubuh, ataupun wajib tayamum kemudian sembahyang baru boleh setubuh. Kalau dia tayamum tapi tidak sembahyang, kena tunggu keluar waktu baru boleh setubuh. Itu pandangan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, zahir ibarat daripada Imam Nawawi dulu. Yang mana dia kata dulu, qala Abu Hanifah in inqata'a, mana? Wa in inqata'a li aqallihi lam yahulla hatta taghtasila aw tatayammama wa tusalli fa in tayammamat wa lam tusalli lam yahillul wata'
hatta yamdhiya waqtu salatin. Tu dia punya ibarat dia. Kemudian sekarang kita bahas hujjah ahli bahasa pula. Maka kata muallif, tapi masih lagi berkait dengan qiraat di atas lah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dia kata, wa ma 'ulliqa bi syartaini la yubahu ahaduhuma. Okay, sekarang ni bacaan at-takhfif, iaitu yatahurn ataupun yatahurna. Itu dia kan ada dua makna. Makna pertama lah pandangan yang masyhur ada daripada ahli bahasa, iaitu maknanya apa? Maknanya ialah yaghtasilna. Yaghtasilna makna mandi. Ada juga makna kedua, iaitu dia diikat dengan dua syarat. Makna kedua ni kena dua syarat. Pertama, inqita'u damihinna, putus darah mereka. Dan yang kedua, tatahhuruhunna ay ightisaluhunna, mandi juga. Terikat dua lah. Mana kalau makna pertama tadi sekadar yaghtasilna, tidak terikat dengan inqita'u damun. Tapi masalahnya nak irtisal. Macam mana kalau kita inqita'u damun? Cuma yang kedua ni ibahatul wata', mengharuskan wati itu dengan dikaitkan dua syarat. Pertamanya putus darah, yang keduanya mandi. Maka kata muallif sambung, wa ma 'ulliqa, dan bermula barang, tu mubtada', 'ulliqa yang dikaitkan akan dia akan barang, 'ulliqa ta'alluq ba bi syartaini jar majrur, dengan dua syarat itu khabar ma la yubahu ahaduhuma, tidak akan diharuskan. Bukan la yubahu, tidak akan diharuskan akan dia akan ma bi ahadihima. Nuskhah saya dia tidak ada ba. La'alla as-shawab dia ada ba, sebab yubahu dia mabni lil majhul, kembali naib fa'il kepada ma, kemudian bi ahadihima, hima beraid kepada syartain. Bi ahadihima ay bi ahadis syartain. Maknanya kalau sesuatu itu ditaklikkan, digantungkan, dikaitkan dengan dua syarat, maka kalau tak cukup dua syarat, hanya ada salah satu saja, maka tidak harus. Tidak harus untuk bersetubuh. Sekarang ni makna yang kedua pada yatahurna ialah inqita'u damihinna wa tatahhurunna. Putus darah dan juga mandi. Sekarang ni kalau salah satu saja ada, salah satu lagi tak ada, tak boleh jima. Contohnya putus darah saja. Mandi tidak, maka tak boleh. Atas pandangan, atas qiraat yatahurna dengan bacaan takhfif dengan makna kedua. Mana dalil yang mengatakan kalau dua syarat itu diikat, salah satu kalau tak ada, tak boleh diharuskan. Dalil dia kama qala Allah Ta'ala, seperti mana telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Tu dia punya dalil. Dalil apa ni? Bukan dalil berkaitan haid, dalil berkaitan kalau diikat dengan dua syarat, makna salah satu kalau tak ada, tak diharuskan. Contoh, wabtalu, dan ujilah oleh kalian al-yatama, akan anak-anak yatim, hatta sehinggalah, sehingga mana ni? Idza balagun nikaha, sehingga baligh mereka itu ataupun sampai umur mereka itu untuk nikah. Makna sudah baligh. Fa in anastum, maka jikalau nampak oleh kalian minhum, daripada mereka itu anak yatim, rusyda, akan rasyid, akan cerdik, bijaklah urus harta, maka disitulah fadfa'u, maka serahlah oleh kamu ilaihim, kepada mereka itu yatama, amwalahum, akan harta-harta mereka, harta-harta anak yatim. Jadi di sini ayat ni ada dua syarat untuk menyerahkan harta kepada anak yatim. Pertamanya, dia kata idza balagun nikah, bila telah baligh. Kemudian fa in anastum minhum rusyda fadfa'u. Kemudian yang nak serahkan ni, nak serahkan pitih ni, harta ni, yang keduanya ialah mereka ni rasyid. Jadi ayat ini ulliqa bi syartain, dikaitkan dengan dua syarat baru sah untuk kita serahkan harta kepada anak yatim. Pertamanya dia baligh, kalau budak-budak tak ada lagi, dan keduanya rasyid, makna dia boleh mikir, tidak boleh membazir harta, tidak membazir harta, dia boleh kawal dia punya harta dan jaga dengan baik tanpa membazir, maka baru boleh serah. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, fa in qila, kalau orang kritik, maka jikalau dikatakan, ni dia panggil qil wa qal ni, qil aqul, qil qultu ni, ni dia panggil i'tirad lah. Kalau berlaku kritikan, orang kata apa? Maqul qaul laisata syartaini, bukanlah ia dua-dua tu
syartai ni bukan dua syarat tu. Yang disebutkan baligh dengan rushd itu bukan dua syarat, bahkan bal syartun wahidun, bahkan syaratnya satu ya. Wa ma'nahu, dan bermula maknanya makna syartin wahid. Makna syartin wahid pada yathurna tu. Okey? Yang pada makna kedua tu dia kata hatta yanqati'u damihinna, yanqati'a damuhunna. Maknanya makna yathurna bitakhfif itu salah satu jadi satu syarat saja, iaitu sehingga putus oleh darah mereka itu haid. Mereka itu perempuan. Jadi ayat Quran wala taqrabuhunna hatta yathurn, ay wala taqrabuhunna hatta yanqati'a damuhunna faqat saja. Dia macam satu syarat dia kata. Dia berkata dalam ayat wala taqrabu hatta yathurna itu bukannya dua syarat, bahkan satu je. Iaitu putus darah je. Maka pandangan yang mengatakan putus darah saja boleh jima', mana dia guna hak ni syarat dia satu je, bukan dua. Maka fa idzan qata'a fa'tuhunna. Dia buat gitu. Dia takdirlah. Kalau dalam Quran wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna. Jadi tafsirnya ialah wala taqrabuhunna hatta yanqati'a damuhunna fa idza qata'a fa'tuhunna. Jadi tatahharna yatahurna tu dia kata sama je dengan makna yang qati'u adam. Tidak ada irtisal. Okey. Kama yuqalu. Kemudian orang yang kritik ni, dia kata kama yuqal, seperti mana dikatakan. Dia buat hujah lisan. La tukallim, jangan bercakap oleh kamu. La nahi maka jazamlah. Jangan bercakap oleh kamu Zaidan akan Zaid hatta yadkhulad dara, sehingga masuk ia Zaid pada rumahnya. Ad-dara mansub binaz'il khafid. Binaz'il khafid taqdiruhu fi. Fa idza dakhala, maka apabila masuk ia Zaid, fakallimhu, maka bercakaplah ia kamu akan Zaid. Contoh ayat ni. La tukallim Zaidan hatta yadkhulad dar. Fa idza dakhala ay dakhala Zaidun fakallimhu. Okey, zahir perkataan ini satu syarat ke dua? Satu lah. Dia kata. Jangan kamu cakap dengan Zaid sehingga dia masuk rumah. Kalau masuk rumah baru cakap. Kira satu lah. Macam ayat Quran ni dia kata wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna. Maksudnya ialah la taqrabuhunna hatta yanqati'u damuhunna fa idza qata'a fa'tuhunna. Jadi ni hujah dari sudut bahasa oleh orang yang mengatakan bahawa 10 wajib mandi, aktsarul haid tak wajib mandi, boleh terus jima'. Jadi jawapan ashab Asy-Syafi'iyah kepada qil ni apa? 3 jawapan. Ambil hang. Fal jawabu, maka bermula jawabnya min aujuhin. Ai kainun adalah ia min aujuhin, daripada beberapa wajah, beberapa jawapan lah. Baca dengan aujuh dengan makna jamak bagi wajhun. Bukan aujah. Aujah ni pandangan yang kuat. Okey. Mana dia? Ahaduhuma. La'alla as-sawab ahaduha. Sebab dia ketiga, bukannya wajhain. Ibn Nuskhah silap. La'alla as-sawab ahaduha. Tu balik kepada aujuh. Jadi aujuh tu jamak taksir. Kaedahnya kullu jam'in muannath. Setiap jamak yang jamak taksir itu muannath. Maka ahaduha kembali kepada aujuh. Hujah kita yang pertama nak tolak pandangan ni, kata anna ibn Abbasin. Okey, dia hujah lisan tapi berkait dengan Quran lah. Yang Quran kata wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna. Lepas tu kita kaitkan dengan ayat yang Quran lain, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum. Dua syarat. Tapi mereka mengatakan satu syarat, iaitu maknanya satu je, iaitu yang qati'u damuhunna. Maka takdir ayatnya wala taqrabuhunna hatta yanqati'a damuhunna fa idza qata'a fa'tuhunna. Gitu. Min haitsu amarakumullah, gitu.
Maka Ibnu Abbas wal mufassirin ataf kepada Ibna. Ibna itu isim anna, Abbasin mudhafu ilaih, wal mufassirin ataf kepada Ibna, wa ahla ataf kepada Ibna, al-lisani mudhafu ilaih. Kesemuanya ini fassaruhu, telah mentafsir ia oleh mereka itu akan al-madhkur ataupun akan yatahurna tu. Faqalu, maka berkata mereka itu, Ibnu Abbas, mufassirin, ahlul lisan, kata apa? Ma'nahu, bermula makna yathurna tu. Bermula makna yathurna, apa dia? Maknanya ialah fa'idha ghtasalna, maka apabila mandi oleh mereka itu. Fawajaba, maka bila tafsirnya begitu, fawajabal masiru ilaihi, ay maka wajiblah al-masiru ilaihi, menjadikan yathurna tu ilaihi kepadanya, kepada makna irtasalna tu. Maka sekarang ni kita kata dia tu mandi, bukan saja-saja, bukan ikut kepala otak, tapi Ibnu Abbas tafsir. Ibnu Abbas ni mufassir dalam kalangan sahabat, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mufassirin, ulama tafsir ramai, jamak tu sirah jamak 3 dan ke atas. Lagi pula ahlul lisan, orang yang ahli bahasa juga cakap kata yathurna ataupun tatahharna tu itu adalah irtasalna. Okey. Satu jawapan. Kedua, wathani, dan bermula yang keduanya ialah annama qala. Annama tu jumlah tu jadi khabar athani. Annama qalahul mu'taridu fasidun. Bahwasanya barang, ma tu isim anna. Qalahu tu qala ma tu ma mausuliyah isim anna, fasidun tu khabar anna, qalahu tu silah ma, hu tu a'id ma, al-mu'taridu fa'il qala. Gitu annama, bahwasanya barang yang berkata akan barang oleh al-mu'taridu, oleh pengkritik. Yang kata qila itulah mu'tarid maknanya. Oleh pengkritik itu fasidun, rosak. Kaedah tu rosak. Mana? Yang dia kata la tukallim Zaidan hatta yadkhul ad-dara fa idza dakhala fakallimhu. Kan satu tu dia kata fasid, tak boleh pakai. Tak boleh pakai tu min jihatil lisani, dari sudut ungkapan, cakapan. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an law kana kama qala liqila, law kana ay kana ma qalahu al-mu'taridu, jikalau adalah ia barang yang berkata dia akan barang oleh mu'tarid itu, qala kama qala, seperti mana berkata ia al-mu'tarid, liqila, bagi sesuatu yang dikatakan. Apa sesuatu dikatakan? Maqul qaul fa idza tatahharna, maka apabila tatahharna fa u'idul kalamu. Law kana kama qala liqila, jikalau kita kiaskan. Kan tadi dia kata la tukallim Zaidan hatta yadkhul ad-dar fa idza dakhala ad-dar fakallimhu. Maka kita nak praktikkan kepada Al-Quran. Start pada fa idza tatahharna. Kan dia kata wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna. Kan sama dari sudut apa? Dari sudut hujah yang dia buat bahasa tadi, la tukallim Zaidan hatta la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza dakhala fakallimhu fa idza tatahharna fa'tuhunna. Kan sama tu? Maka fa'u'idul kalamu, maka dikembalikan akan kalam. Naik faham. Kama yuqal, seperti mana dikatakan, la tukallim Zaidan, jangan kamu bercakap akan Zaid, hatta yadkhula, ay yadkhula Zaidun fiddar lah. Fa idza dakhala, maka apabila telah masuk ia Zaid, fakallimhu, maka bercakaplah ia oleh engkau dia akan Zaid. Okey. Ini yang kata jadi satu ni sebab lafaz sama. Tengok lafaz dia. La tukallim Zaidan hatta yadkhula. Jangan kamu cakap dengan Zaid sehingga dia masuk. Fa idza dakhala. Tengok. Dakhala dengan yadkhulu. Sama tak? Sama makna. Maka kata muallif, falamma u'idu ay u'idul kalam. Maka jikalau dikembalikan akan kalam yang kata fa idza tatahharna, kemudian dia hujahkan dengan la tukallim Zaidan tu bilafzin akhara, dengan lafaz yang lain, dalla, jawabnya niscaya adalah ia kalam itu ala annahuma, niscaya menunjuklah ia kalam tu ala annahuma, bahawasanya kedua-duanya antara mana? Antara syarat tu lah.
Antara syarat dengan jawab. Bukan. Antara kedua, ala annahuma, atas bahawasa kedua-duanya, dua mana? Iaitu lafaz pertama selepas hatta, lafaz kedua selepas idza tu. Syartani. Ialah dua syarat. Okey, sekarang ni, la tukallim Zaidan hatta yadkhula. Okey, yadkhula tu satu. Fa idza dakhala. Okey, soalan. Dakhala, lafaz dakhala selepas idza dengan lafaz yadkhula selepas hatta tu sama ke tak makna dia? Sama. Cuba kalau lafaz yang berbeza, makna berbeza. Okey, lafaz sama tak? Hatta yathurna fa idza tatahharna. Sama tak makna? Sama tak? Lafaz tak sama. Seorang fi'il mudhari', seorang fi'il madhi. Tadi pun sama juga. Fa idza dakhala fakallimhu. Mana tadi? La tukallim Zaidan hatta la tukallim Zaidan hatta yadkhula fa idza dakhala. Tu pun fi'il mudhari', fi'il madhi. Okey. Tapi lafaz akhar ni dengan makna yang berbeza. Jadi kalau makna yang berbeza antara selepas hatta dengan selepas idza, agak-agak dua syarat ke satu lagi? Dua lah. Contoh dia kata, kama yuqalu, seperti mana dikatakan, la tukallim Zaidan hatta yakula. Jangan bercakaplah oleh engkau akan Zaid sehingga dia makan. Fa idza akala, maka jikalau makan ia Zaid, fakallimhu, maka cakaplah ia oleh engkau akan Zaid. Kat mana ni? La tukallim Zaidan. Dia kata falamma u'idu bilafzi akhar, falamma u'ida al-kalam bilafzin akhar dalla ala annahuma syartan kama yuqal la tukallim Zaidan hatta ya'kula fa idza akala fakallimhu. Sama ni. Betul ni, nusrah ni. Kama yuqal la tukallim Zaidan hatta ya'kula fa idza akala fakallimhu. Apa beza hak tadi? Tadi la tukallim Zaidan hatta yadkhula fa idza dakhala fakallimhu. Falamma u'ida bi lafdhin akhar dalla ala annahuma syartani. Bilafdhin akhar. Sekejap, cek nuskhah tu dah ni. Macam pelik. Tak lagi. Faida. Dah tatahna. Silap kata tu. Silap tu nuskhah silap. Tu kata dah pelik. Okey, kama yuqalu, seperti mana dikatakan la tukallim Zaidan hatta yadkhula. Bukan yakula sebab tu pelik tu. Kalau yakula fa idza akala, samalah juga. Jadi gini, kalau kamu kata la tukallim Zaidan, jangan bercakap dengan Zaid hatta yadkhula, sehingga masuk rumah. Fa idza akala, kemudian maka fa idza akala, maka jikalau makan ia Zaid, fakallimhu, maka hendak bercakaplah ia akan Zaid. Maknanya ada dua tak? Ada dua. Pertama, jangan bercakap dengan dia kecuali selepas dia masuk rumah, kecuali selepas dia makan. Ada dua tu. Dakhala yadkhulu dengan akala, masuk dengan makan. Sama tak makna? Tak sama. Lafaz sama, tak sama juga. Jadi sekarang ni hatta yathurna dengan fa idza tatahharna, itu makna beza. Itu lafaz yang berbeza, yang menunjukkan makna juga berbeza. Tu. Jadi fa idza tatahharna makna ightisalah. Seperti mana kalau baca dengan tasydid yatahharna. Okey, ightisal.
Tapi kalau yatahurna, kalau bermakna thani, ada dengan makna inqita'ud dam. Tatahharna bukan dengan makna inqita'ud dam. Jadi beza. Apabila telah jangan kamu mendekati mereka itu sehingga mereka itu putus haid contohnya. Maka jikalau mereka telah mandi, maka datanglah oleh kamu akan mereka. Jadi syarat nak jimak tu mesti putus darah dan mesti mandi. Dua benda yang berbeza. Tu. Habis. Itu hujah kedua. Hujah ketiga, al-thalithu. Anna fima qulna tu, bahawasanya pada barang yang telah berkata oleh kita tu, ialah isim anna. Jam'an itu jamak menghimpunkan bainal qira'atain, antara dua qira'at. Qira'at yang kata yatahharna itu mandi, jelas. Yatahurna ada dua makna. Pertama, mandi, itu masyhur. Yang kedua, mu'allaqatun bisyartain, diikat dengan dua syarat. Pertama, inqita'ud dam. Yang kedua, irtisal. Jadi hujah kami berdasarkan dua qiraat. Jadi qiraat mana yang antara yatahurna dengan yatahharna ni ada yang bermakna inqita'ud dam saja? Tak ada. Maka terbatallah pandangan yang mengatakan bahawasanya kalau berhenti haid boleh jimak selalu. Pada aktsarul haid pula tu, ditentukan pada aktsarul haid pula tu. Kalau bawah daripada 10 hari, dia kata kena mandi pula. Jadi iskal situ. Tolak dengan hujah kedua. Iaitu hujah bahasa. Ketiga ni hujah akal. Dia main sikit. Kata muallif rahimahullahu ta'ala. Tengok Fata'ayyan dulu. Fata'ayyan, maka hendak tentulah oleh engkau. Mana kena perhati elok. Okey. Wahtajja ashabuna, maka telah berhujahlah ia oleh ashab kita. Ashab kita siapa? Ashab kita Asy-Syafi'iyah. Biaqiyisatin, dengan beberapa analogi-analogi. Kathiratin, sifat yang banyak. Wa munasabatin, dan pelbagai munasabah yang kita nak kaitkan. Bagaimana hujah yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah itu silap. Maka ahsanuha, bermula yang paling baiknya aqiyisatin, analogi-analogi ni yang paling baiknya ialah khabar ma zakarahu, barang yang telah menyebut dia akan barang oleh fa'il Imamul Haramaini, oleh Imam Al-Haramain fil asalibi, dalam kitab Al-Asalib. Dia kata apa? Faqala, maka berkatalah ia Imamul Haramain. Dia kata apa? Aula mutamassakin min tariqil ma'na. Okey, ni tolak dulu ayat Quran tolak. Sebab ayat Quran ni kita dah bahas tadi dari sudut hujah qiraat. Okey, sekarang ni kita nak fikir makna dari sudut kenapa. Faham? Dari sudut kenapa kita kata wajib mandi baru boleh setubuh. Dari sudut makna. Maka dia kata, aula, bermula yang paling utama, mutamassakin, yang menjadi stand, yang menjadi pegangan, min tariqil ma'na, dari sudut jalan makna yang kita boleh mikirnya, ba'dan qita'id dam, selepas daripada putus darah. Betul tu? Bukan. Silap. Langkau. Aula, bermula yang paling aula, paling utama, mutamassakin, yang perlu dipegang, min tariqil ma'na, dari sudut jalan makna. Kalau kita nak mikir tanpa kita tengok ayat Quran, maka i'tibaru suratil ittifaqi, khabar bagi aula. Yang paling aulanya kita melihat, kita i'tibar, ambil kira dari surah al-ittifaq, gambaran yang menjadi sepakat antara kita mazhab Asy-Syafi'iyah dengan Imam Abu Hanifah punya pandangan. Manakah yang sepakat dulu? Okey. Fanaqulu, maka berkata oleh kami al-ashab Asy-Syafi'iyah, ittafaqna 'ala at-tahrimi idza tahurat lidunil 'asharati. Okey. Kita kata telah bersepakat oleh kita telah bersepakat 'ala at-tahrimi, atas haram. Okey. Takdir siap-siap. At-tahrim alif lam itu ganti pada mudhafun ilaih yang mahdhuf. Takdirnya ialah tahrimil wata'. Tahrim al-wat'i. Okey. Jadi kita bersepakat atas pengharaman wati itu idza tahurat, apabila suci ia perempuan itu lidunil asyarati, bawah daripada 10 hari. Sepakat tak? Sepakat. Kita mazhab Syafi'i, contoh seorang perempuan datang haid pada hari pertama, berhenti haid pada hari ketujuh, kemudian suci sampai bila-bila. Contoh. Okey, dia kalau tak mandi lagi, boleh tak wati? Tak boleh mazhab kita.
Mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pun kata tak boleh juga. Kena wajib mandi. Okey. Kenapa wajib mandi? Maka fastimrarut tahrimi, ay tahrimil wat'i. Maka berterusan pengharaman wati itu ba'dan qita'id dami, selepas daripada terputusnya oleh darah. Idhafat masdar pada fa'il. Okey, berterusan haram wati itu in ullila, jikalau diilakkan, jikalau disebabkan akan dia akan istimrarut tahrim itu biwujubi ghuslil haidhi, dengan kewajipan mandi haid, maka jawabnya lazimah. Nah, lazimah jawab im. Lazimat tahrimu, maka lazimlah oleh pengharaman wati, at-tahrim ay tahrimul wat'i, pengharaman wati itu idza tahurat, apabila suci ia perempuan, li aktsaril haidhi lah, bagi sebanyak-banyak haid, iaitu 10 hari. Tengok hujah Syafi'iyah. Kalaulah kita kata tak boleh wati itu sebabnya wajib mandi, maka kenapa bila kamu kata wahai Abu Hanifah pada 10 hari bila dia berhenti darah boleh jima' selalu, sedangkan wajib mandi kan? Sedangkan wajib mandi kan lepas putus darah tu. Kenapa sebelum 10 hari bila putus darah tak boleh wati, haram wati sebab wajib mandi? Maka hak yang aktsarul haid pun samalah wajib mandi. Kenapa kamu kata tak wajib pula sedangkan boleh setubuh terus bila 10 hari berhenti darah? Yang aktsarul haid tu. Sama. Wa in ullila. Ni tadi hak sepakat, ni yang kita nak cari illah dia ni. Ini sudah min tariqil ma'na. In ullila, jikalau diilahkan akan dia akan istimrar tahrim ba'da qita'id dam, berterusannya pengharaman wati itu selepas putus darah, biimkani audid dami, dengan kemungkinan datang semula darah. Okey, kalau kamu kata bawah 10 hari itu haram kerana berkemungkinan, bawah 10 hari itu haram wati terus kerana berkemungkinan datang balik darah. Kalau gitu, fahuwa, maka jawabnya bermula dia imkanu audid dam, alasan boleh kembali bulat darah tu muntaqadun, dibatalkan akan dia, batal, tak boleh. Sebab apa? Bima, dengan barang, yakni dengan apa yang dia kata, idza ghtasalat, apabila telah mandi ia perempuan, au tayammamat, ataupun telah bertayamum ia perempuan, au kharaja waqtus salati, atau telah keluar waktu sembahyang, boleh jima'. Tengok. Kalau kamu kata tak boleh, haram kalau dia itu setubuh terus lepas berhenti haid bawah 10 hari. Sebab apa? Sebab berkemungkinan kembali darah. Kalau ilah begitu, terbatal. Sebab apa? Sebab kamu sendiri kata nak halalkan jima' ketika bawah 10 hari tu kalau berhenti dengan sebab 3. Pertamanya mandi. Bila mandi boleh setubuh. Boleh pula. Bukankah kamu kata boleh jadi imkanu audidam, boleh jadi kemungkinan kembali darah. Kenapa kalau boleh mandi tiba-tiba boleh setubuh pula? Sedangkan boleh tak ada kemungkinan waktu tu berterusan darah, boleh jadi juga walaupun lepas mandi. Kan? Okey. Kemudian au tayamum ataupun tayamum. Kan Imam Abu Hanifah kata kalau tak ada air, tayamum semayang baru jima'. Tayamum semayang fardu lah baru jima'. Ataupun dengan keluar waktu mana? Iaitu yang ketiga. Kalau dia tayamum dan dia tak semayang, maka tak boleh jima' lagi. Tak boleh jima' lagi kalau tak semayang sehingga keluar waktu semayang baru boleh jima'. Ni tiga-tiga ni nak kata apa? Nak kata apa? Faham? Nak kata apa? Jadi hujah ni dari sudut akliyah. Thumma, kemudian zakara, telah menyebutlah ia siapa tu? Ia ashabuna boleh. Ashabuna pun boleh juga. Sebab ni nukilan daripada Imam Haramain. Boleh belaka. Zakara Imamul Haramain boleh. Ataupun ashabuna boleh. Zakara ma'ani ya akhar. Akan makna-makna yang lain. Ni salah satu je lah. 2 je ni. Dia sebut lagi ilat-ilat yang boleh diilatkan lagi, yang berkemungkinan boleh ada lagi. Cuma dia sebut 2 dia sudah. Thumma, kemudian qala, telah berkata ia Imam Haramain, fal wajhu, maka bermula pandangan al-wajhu yang kuatnya. Fal wajhu ni mana pandangan yang kita pilih untuk kita tolak pandangan yang Abu Hanifah ni ialah muntaqad, iaitu
i'timadu ma naqadu fihi, ialah berpegang akan barang yang bercanggah ia oleh mereka itu, mereka yang berpandangan dengan pandangan yang mengatakan bahawa 10 hari tak payah kena wajib mandi, kalau 10 hari tak payah mandi tu, fihi ay fima, padanya pada barang. Kita i'timad tu, kita i'timad apa yang mereka naqadu. Naqadu ni apa yang mereka hujah mereka yang terbatal tu lah. Naqadu yudaqib naqadah, muntaqad tadi tu. Naqadu fihi. Wa kullu ma zakaru, dan bermula setiap barang yang telah menyebut oleh mereka itu yang berpandangan sedemikian, dia akan barang muntaqadun, terbatal semuanya. Bima sallamuhu, dengan barang yang mereka terima sendiri. Dengan barang yang menerima oleh mereka dia akan barang. Mana? Iaitu dia kata tadi. Okey, dia kata tadi apa? Okey, mereka terima kata aktsarul haid wajib mandi. Aktsarul haid tak wajib mandi. Bawah 10 hari wajib mandi untuk wati. Sedangkan dua-dua ni, aktsarul haid ke ataupun duna aktsaril haid ke, dua-dua ni adanya adanya inqita'ud dam. Terjadinya terputus darah. Jadi putus darah pada aktsarul haid, kenapa kena tak payah mandi? Sedangkan bawah 10 hari kena mandi. Kan canggah tu. Maka muntaqadun bima sallamu. Mereka sudah terbatal hujah mereka dengan apa yang mereka terima. Yang kedua, kalau mereka kata, tahrimul wata' itu berlaku pada bawah 10 hari kerana berkemungkinan menarinya darah. Itu terbatal dengan apa yang mereka pegang sendiri, iaitu kalau kata berkemungkinan boleh marinya darah menyebabkan haram wati, kenapa boleh jadi halal dengan sebab mandi? Kenapa boleh jadi halal dengan sebab tayamum? Kenapa boleh jadi halal dengan sebab tayamum yang tak semayang sehingga keluar waktu baru boleh tayamum, baru boleh jima'? Tu. Allahu Rabbi. Tu. Maka kalau dikritik balik, fa'inqilah, maka jika dikatakan, ni kita tak lihat pada aspek Quran. Dia nak kata min tariqil makna. Maka ri'alah lah. Fa'inqilah, maka dikatakan, kalau dikatakan tahrimul wat'i, bermula pengharaman wati, idhafat masdar kepada maf'ul, tahrimum mubtada, al-wat'i mudhaf ilaih, bil wahaidi, dengan haid, ghairu khabar mu'allalin, tidak boleh diilahkan. Tak boleh mikir ilah ni kalau dia kata gitu. Kalau kata tahrimul wat'i, haramnya haid dengan haramnya wati itu dengan sebab haid, tak boleh kita ilahkan, tak boleh kita mikir ilah dia. Maka kulna, jawab kitanya, wujubul ghusli bil inqita'i ghairu mu'allalin juga. Bermula kewajipan mandi dengan sebab putus darah, inqita' ai inqita'id dam, ghairu mu'allalin, tidak boleh dimikirkan juga. Kalau nak mikirlah. Kenapa kalau putus darah kena wajib mandi? Tak boleh mikir. Seperti mana tahrimul wata' dengan haid itu tak boleh mikir. Sebab apa? Tanpa kita lihatlah pada Quran ni, aspek Quran ni. Quran memang dalil dah. Okey. Maka wala yumkinu ayyuqala, maka tidak mungkinlah oleh bahawa dikatakan ayyuqala ta'wil masdar jadi fa'il yumkin. Kata apa? Adat, kembalilah ia perempuan tadi ila ma kanat, kepada apa yang telah lalu ia perempuan, iaitu haid. Takkan dia haid lagi sedangkan haid dah habis. Haid dah habis. Kalau kamu kata tahrimul wat'i bil haid ghairu mu'allal, pengharaman wati dengan sebab haid itu tidak boleh diilahkan, maka kewajipan mandi dengan sebab inqita'ud dam itu juga tak dapat diilahkan. Dan kalau tak wajib mandi, takkanlah kita kata dia tu kembali kepada haid pula sedangkan dah suci. Gitu. Maka fa innal ghusla, maka sesungguhnya mandi itu khabar wajib ia mandi. Wajib tu bila mana? Bila nak semayang, bila nak setubuh dan apa-apa yang berkaitan dengan taharah. Fawajab ar-ruju'u ila zahiril Quran, maka kalau begitu maka wajiblah oleh kembali kepada zahir Quran sebut apa. Tak boleh dah mikir ni. Linsidari tariqin nazari, kerana tersepit tariqin nazar, jalan nak mikir ni sepit dah. Maka Quran sebut mandi je lah, tak payah nak mikir dah. Tak payah nak mikir dah. Sebab apa? Bawah 10. Heran, kenapa pandangan tu kata bawah 10 wajib mandi baru halal, tapi kalau aktsarul haid tak payah mandi? Pelik gitu. Quran tidak membahagikan aktsarul haid duna aktsaril haid, mandi tak mandi tak ada pun. Sebut secara umum je. Wala taqrabuhunna hatta yathhur fa idza tatahharna fa'tuhunna. Maka sebab tu dia kata
wa wajaba ar-ruju' ila zahir al-Quran. Zahir Qurannya secara umum putus darah wajib mandi. Tak kisahlah aktsarul haid ke, ghalibul haid ke, aqallul haid ke, tak kisah. Kerana tak boleh mikir fa zahirul Qur'ani, maka bermula zahir Quran sebutnya ialah khabar tahrimul wat'i, mengharamkan akan wati hatta taghtasila, sehingga mandi. Maka terimalah zahir Quran yang kata begitu. Okay. Habis. Wa ammal jawabu, kalau orang kata pula dah puasa tak mandi boleh tak mandi boleh puasa, dah tolak tidak mandi boleh tolak, macam mana? Wa ammal jawabu, dan adapun bermula jawab an jawazis saumi, daripada keharusan puasa, ialah khabar anna syar'a, bahwasanya syarak warada, telah warid, telah datang ia syarak bi tahrimis saumi, dengan mengharamkan akan puasa alal haidi, ta'alluq ala kepada tahrim atas perempuan haid, telah riwayat, telah warid lan nas syarak sama ada Quran hadis mengatakan orang haid haram untuk dia tu berpuasa. Wa hadhihi laysat bihaidin, dan bermula ini mana sekarang ni? Wa hadhihi al-mas'alah laysat bihaidin, bukannya ia hadhihi al-mas'alah haid, bukan. Sekarang ni bukan haid, sekarang ni sudah berhenti haid. Sedangkan syarak datang warid mengharamkan puasa sebab haid. Bila habis haid, walaupun tak suci, bolehlah puasa. Tu jawab dia. Wahuna, dan bermula di sini masalah sekarang ni kita bahas harumal wat'u hatta taghtasila, haram oleh wati sehingga bersuci ataupun mandi ia perempuan. Di sini masalah selepas suci, selepas haid dan belum mandi, bukan masalah tengah haid. Kerana syarak bukan masalah bukan masalah haid sekarang ni, masalah berhenti haid. Kalau masalah haid memang tak bolehlah puasa. Jadi tak boleh kait dengan wati. Wati ni syarat dia ialah menurut mazhab kita dan jumhur tak boleh wati kerana masih hadas haid itu baki. Masih berbaki hadas haid. Maka nak hilang hadas haid kena mandi. Sedangkan puasa yang haramnya menurut syarak ialah kerana haid. Kalau wati menurut syarak haramnya ialah kerana hadas haid. Sebab itu kalau haid dah berhenti, tak boleh untuk setubuh, wajib mandi. Tu. Dan kalau tolak, wa anil talaqi, ataf kepada an jawazi som, ay wa ammal jawabu anil talaqi, dan adapun jawapan daripada talak pula, anna tahrimahu tahrimat talaqi, bahwasanya pengharaman at-talaq itu li tatwilil iddati, haram tu bukan sebab sudah putus darah, bukan sebab tak mandi ke apa, tapi sebab memanjangkan tempoh iddah. Sebab dalam mazhab Syafi'i sekurang 3 quru itu 3 kali suci. Wa dzalika, dan bermula demikian tatwilul iddah. Pemanjangan masa iddah itu yazulu bukan. Wa dzalika tahrimut talaq. Gitu. Dan bermula demikian pengharaman talak itu yazulu khabar, hilang ia pengharaman tu bimujarradil inqita'i, dengan semata-mata putus darah. Inqita' ai inqita'id dam. Jadi tak bolehlah buat hujah puasa dengan talak. Tu hujah dengan puasa. Hujah dengan puasa pula. Talak dengan puasa tak payah mandi pun boleh je buat. Sebab puasa ni warid pada syaraknya dengan sebab haid, bukan sebab hadas haid. Maka bila sekarang ni dah putus haid, wajib puasa lah. Tolak pula, haram tolak ketika haid ialah kerana tatwilul iddah. Sekarang ni kalau tak ada haid, dah suci, bolehlah dia tolak dengan semata-mata inqita'ud dam. Maka pengharaman tersebut terangkat. Maka jawapan kita pula kepada puak-puak, ni jawapan terakhir ni smash. Jawapan kita kepada mereka yang mengatakan aktsarul haid 10 hari itu, kalau suci tak payah mandi terus tubuh. Bawah 10 hari wajib mandi dulu baru tubuh. Jawapan kita wa an qaulihim, dan daripada perkataan mereka itu, mana perkataan dia? At-tahrimu lil haidi, ay tahrimul wat'i lil haidi. Ay thabitun lil haidi. Bermula pengharaman wati itu adalah ia disebabkan haid, kerana haid.
Itu min aujuhin, daripada beberapa wajah pandangan yang kita boleh kritik. Kalau mereka kata tahrimul wat'i bisababil haidi, 3 jawapan lagi kita boleh kritik. Ahadu aujuh. Salah satunya ialah la nusallimu, tidak menerima oleh kita mazhab Syafi'i, bal huwa, bahkan bermula dia tahrimul wat'i. La nusallimu ay la nusallimu tahrimal wat'i lil haidi, tidak menerima oleh kita akan pengharaman wat'i itu disebabkan haid, tidak. Bahkan huwa, bermula dia tahrimul wat'i ialah li hadathin ay sabitun li hadathil haidi, dengan sebab hadath haid, bukan haid. Kalau dengan sebab haid berhenti darah, boleh jima'. Tapi kalau dengan sebab hadath haid, berhenti haid, belum tentu berhenti hadas kerana belum mandi. Maka wahwa, dan bermula dia hadathul haid baqin khabar. Baqi, masih berbaki. Dia tidak terangkat lagi sebab belum mandi. Aywa. Athani, bermula yang kedua pula. Annahu, bahwasanya qauluhum tu yantaqidu, terbatal ia qauluhum bil inqita'i ay inqita'id dam. Bukan lada liduni. Tengok nuskah saya salah. Liduni aktsaril haidi, pada bawah daripada sebanyak-banyak haid. Mana? 8 hari, 7 hari. Bawah 10 hari boleh jima', sedangkan haid tak ada. Tengok. Kalau aktsarul haid inqita'ud dam tak? Inqita'ud dam. Okey, mereka kata boleh setubuh tanpa mandi. Tiba-tiba bawah 10 hari inqita'ud dam juga, sama dengan aktsarul haid. Berlaku inqita'ud dam, tiba-tiba tak boleh setubuh, kena mandi. Kok mana? Maka perkataan mereka tu terbatal dengan sebab inqita'ud dam. Inqita'ud dam pada aktsaril haid dengan inqita'ud dam pada duna aktsaril haid, adakah sama atau berbeza? Sama je, tapi kenapa mereka bezakan? Inqita'ud dam pada 10 hari boleh terus setubuh. Inqita'ud dam bawah 10 hari tak boleh setubuh lagi, melainkan mandi. Jadi tertolak, terbatal dengan apa yang mereka pegang tu sendiri, iaitu inqita'ud dam. Berdasarkan inqita'ud dam liduni akthar, boleh pula setubuh dengan sebab mandi. Kalau aktsarul haid habis haid, pada aktsarul haid, pada sebanyak-banyak haid 10 hari, tak payah mandi pun tak apa, padahal inqita'ud dam juga. Tu Al-thalithu, yang ketiga, bermula yang ketiga ialah annal janabata, bahwasanya janabah, mandi junub tu, junub keluar air mani, bersetubuh, la tamna'ul janabatu al-wat'a, tidak menghalang oleh janabah akan wati. Wa kadzal janabah ghuslu janabah, mandi janabah juga tidak menghalangkan kepada wati. Bi khilafil haidi, berbeza dengan haid. Jadi bila seseorang berjunub, contoh perempuan berjunub, boleh tak suami bersetubuh? Boleh. Selepas mandi junub, boleh tak bersetubuh? Boleh juga. Tapi kalau haid, lepas haid, ataupun kalau haid tu sendiri, memang tak bolehlah setubuh. Dan kalau lepas haid pun tak boleh juga, sebab dia masih ada hadas, kecuali setelah mandi. Sebab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata haid ni macam orang junub. Mana kata dulu? Dia kata tahrimul wat'i huwa lil haidi, pengharaman wati itu disebabkan haid. Dan sekarang waqad zala, dan sekarang haid itu sudah hilang, habis. Wasaratil haidu, maka jadilah orang haid yang selepas hilang darah tu dan belum mandi tu kal junub, seperti junub. Dia kiaskan kepada junub. Mana boleh, tak sama dengan junub. Ini pandangan ketiga kita. Jawapan ketiga kita. Tak sama dengan junub. Junub itu la tamna'ul wat'a, tetapi haid tamna'ul wat'a. Mana boleh samakan orang yang haid dengan orang junub? Walaupun orang haid itu sudah habis darah, mana boleh samakan dengan orang junub? Tak sama. Junub tu hadas junub lain, hadas haid lain. Khilaf dari sudut janabah dengan haid. Janabah tidak menghalangkan seseorang itu untuk mewati. Haid menghalang. Jadi itu beza dah. Kenapa selepas berhenti haid tiba-tiba disamakan dengan orang junub? Jadi itulah jawapan ashabuna asy-Syafi'iyah terhadap kritik pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan kalau terputus darah pada sebanyak-banyak haid, iaitu 10 hari, boleh halal untuk wati secara direct. Kalau sebelum 10 hari tak boleh wati kecuali mandi atau tayamum dan semayang, ataupun tayamum dan keluar waktu semayang kalau tak semayang.
Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam. Setakat itulah pada hari ini. Inilah sekian hujjah ashabuna asy-Syafi'iyah. Ada 3. Pertama dengan hujjah qiraat, kedua hujjah lisan, ketiga hujjah akal, dan yang terakhir itu hujjah untuk tolak pandangan Imam Abu Hanifah lah. Yang 3 hujjah qiraat, qiraat, lisan dengan akal tu hujjah dari sudut illah, dari sudut kalau ada qila, kalau kata gini nak kata mana, kalau kata gini nak kata mana. Yang 3 hujjah akal, hujjah mantik dengan hujjah qiraat. Hujjah bahasa, hujjah qiraat, hujjah bahasa, hujjah akal. Lepas tu kita kata mereka kata tahrimul wat'i lil haidi. Pengharaman wati itu dengan sebab haid. Juga kita tolak dengan tiga wajah. Pertamanya, kita tidak menerima tahrimul wat'i itu dengan sebab haid kerana yang tahrimul wat'i itu berlaku dengan sebab hadathul haid. Pertama. Yang keduanya ialah perkataan mereka itu tertegah ataupun terbatal dengan sebab terputusnya darah pada bawah 10 hari. Mana bawah 10 hari, kalau terputus darah, wajib mandi. Tiba-tiba aktsarul haid terputus darah, tak wajib mandi. Jadi kok mana perbezaan itu? Ada dalil membezakan. Sedangkan dalam Quran sebut umum, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna. Tu. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala kata kalau dah putus darah itu pada aktsarul haid, tahrimul wat'i itu dengan sebab haid. Okey, pengharaman wati itu dengan sebab haid. Jadi kalau sudah selesai haid, maka jadilah dia macam orang junub. Itu bagi yang bawah 10 hari lah. Pada 10 hari silap. Pada aktsarul haid. Aktsarul haid kan halal jima' selepas dia habis haid. Okey, sekarang ni dia macam orang junub. Kita kata nombor 3, dah tak sama. Dia bukan orang junub. Kerana junub itu tak terhalang untuk wati. Haid terhalang untuk wati. Begitu juga mandi janabah. Mandi janabah, selepas mandi janabah, ada tak terhalang dia daripada wati? Tidak. Lagilah tidak. Tapi kalau ghuslul haid, barulah boleh mandi. Jadi khilaf, beza antara janabah dengan haid. Hadath janabah dengan hadath haid lain. Hadath janabah tidak menghalang dia untuk wati. Hadath haid menghalang dia untuk wati. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi pada sesi akan datang insya-Allah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.